لك يا مساء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير اللهم. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertamanya saya mohon maaf menukar tarikh kelas kita. Bahasa minggu ni ditujukan ke hari ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan Alhamdulillah Allah masih berikan peluang untuk kita menyambung perbincangan kita, nak memahami sedikit daripada Al-Quran ini, dan insya-Allah malam ini kita akan melihat pada surah yang baru, iaitu pada surah yang ke-36, surah Yasin. Baik. Dan kenapa kita memilih surah Yasin? Kerana dia adalah surah yang dia famous lah di kalangan masyarakat kita di Malaysia ini, dan saya kira sangat baik kalau surah-surah yang kita familiar ini, kita dah biasa ini, kita boleh fahami sedikit, walau mungkin kalau tak semua, kita bolehlah fahami sedikit apa yang surah tu cerita, sebab saban minggu kita membacakannya ataupun kita menggilirkannya dengan surah Al-Kahfi, kan. Maka sangat baik kalau kita dapat memahami sedikit apa yang diceritakan oleh surah tersebut. Dia ibarat macam dah belajar berulang kali, so kenalah kan, tahulah sikit kan apa ceritanya. Ini baca berita sama tetapi tak tahu apa yang diceritakan. Berita itu cerita tentang apa pun kita tak pasti. Baik. Kita melihat sikit pada surah yang ke-36 insya-Allah, surah Yasin. Kita nak bermula dengan melihat sedikit fakta ringkas berkaitan dengan surah ini insya-Allah. Surah Yasin, pertama statusnya adalah surah Makkiyah. Maka kalau kata surah Makkiyah, apakah makna surah Makkiyah? Diturunkan di Mekah. Dari sudut tempat ia diturunkan di Mekah. Baik. Ada maklumat lain yang kita dapat berkaitan dengan surah Makkiyah? Kita tahu di surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi. Tadi kita sebelum sebut hijrah. Tempat Makkah. Okey, baik. Kita sebut dari sudut masa. Masa adalah sebelum hijrah. Baik. Ke Madinah. Ada maklumat yang kita dapat? Ustaz, sebelum hijrah Madinah kan Ustaz? Betul. Nah, sebelum hijrah ke Madinah. Baik, ada maklumat yang kita dapat berkaitan dengan Makkiyah. Kita dapat tengok dari sudut tempat, kemudian kita dapat tengok dari sudut masa. Sudut akidah, memantapkan akidah Ustaz. Memantapkan akidah. Ayat dia pendek-pendek. Fokus ayat. Fokus pada akidah Ustaz. Berkaitan akidah. Baik. Akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Baik. Ada maklumat lagi? Saya scroll nama-nama kita ni, saya nampak ada Hajar Zainun. Saya nak ucapkan tahniah kepada Hajar Zainun
menimang cucu yang ke-10. Rahmat. Hari ini ke semalam? Mianan. Malam. Terima kasih Ustaz. Semalam, masya-Allah. Oh, Baby boy alhamdulillah. lagi. Masya-Allah yang ke-10. Oh, Tahniah. Terima kasih semua. Baik, apa maklumat lagi Makiyah? Tempat dah ada, masa dah ada, fokus ayat dah ada. itu lagi Mbi dah lupa lah Ustaz. Kita sebutkan audience dia. Audience ni. Ah. Audience. Bahasa Audience Melayu ni. ada ke audience? Ke tak ada? Bahasa Inggeris je Audience. Siapa? Musyrikin Mekah lah. Musyrikin Mekah. Baik. Fokus. Audience dia adalah musyrikin Mekah, selain daripada siapa? Para sahabat lah. Sahabat. Okay, baik. Maka bila sebut tentang Makiyah, maka minimum 4 poin ini kita boleh bawa keluar. Yang pertama, kita boleh tahu dia sudut tempat, dia diturunkan di Mekah, dia bukan diturunkan di Madinah. Yang kedua, kita tahu dari sudut masa ia diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Yang ketiga, kita tahu fokus ayatnya itu. Dia berkaitan dengan akhlak dan juga akidah. Berbeza dengan ayat yang turun di Madinah. Ayat Madinah banyak cerita tentang apa? Hukum. Ada banyak mula cerita tentang hukum. Dan Dah banyak mula peraturan. cerita tentang hukum. Ayat di Mekah banyak fokusnya tentang akidah dan juga tauhid dulu. Akidah, tauhid dan juga akhlak. Dia nak apa? Memasakkan ketauhidan, iaitu keesaan pengabdian diri itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia nak buat la ilaha dulu. Dia nak buang semua segala kepercayaan ataupun tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Azza wa Jalla. So fokusnya banyak kepada akidah dan juga tauhid dan juga serta akhlak. Kenapa fokusnya banyak juga tentang akhlak? Kenapa? Kerana Nabi SAW itu baginda dikenali dengan apa? Akhlaknya yang sangat baik. Kan? Bahkan ramai yang menerima, yang tertarik kerana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kisah yang Nabi tolong seorang wanita, kan, yang akhirnya wanita tu duk kutuk lah, kan, seorang lelaki yang mendakwa dia adalah seorang rasul. Maka kalau kau jumpa dia, kau jangan dengar cakap dia itu adalah sihir, dia itu adalah penyair, dia itu adalah orang gila, macam-macam cakap. Tapi bila tahu yang itu adalah Nabi Muhammad, maka akhirnya dia pun memeluk Islam. Kenapa? Kerana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan itu juga yang diterapkan kepada para sahabat di awal. Bukanlah para sahabat itu tidak berakhlak, akan tetapi diajarkan supaya apa? Di awal-awal di fasa Mekah itu agar lebih banyak kena tahan diri dulu, kena bertenang dulu. Kena banyak bertenang. Kalau orang provoke, relax, tenang. Jangan jawab, jangan lawan, tenang dulu. Maka banyak diajarkan tentang akhlak. Di surah audience, ayat Makiyah itu banyaknya tentang musyrikin Mekah. Diturunkan fokusnya kepada musyrikin Mekah banyaknya. Dan juga kepada para sahabat. Kepada para sahabat pun ada diturunkan juga. Kenapa? Kerana para sahabat ketika itu ada yang minta supaya nak berperang, nak lawan. Ada yang minta nak apa? Nak beribadah terang-terangan. Ada yang minta nak berdakwah secara terang-terangan. Maka ada yang cerita untuk para sahabat dan ada cerita untuk musyrikin Mekah. Itu fokusnya sahaja. Ketika di Mekah cerita tentang munafik belum lagi timbul. Cerita tentang Ansar juga belum timbul. Begitu juga cerita tentang Muhajirin belum juga lagi timbul. Baik.
Makiyah adalah surah Yasin, surah Makiyah. Mengikut turutan mushaf, dia adalah surah yang ke-36. Mengikut turutan penurunan, dia adalah surah yang ke-41. Jadi kita bezakan di antara turutan mushaf dan juga turutan penurunan. Turutan penurunan ni waktu dia diturunkan, dan turutan penurunan dia tak sama dengan turutan mushaf. Dia berbeza. Jadi nak ikut turutan mushaf ke turutan penurunan? Kita ikut turutan Nurunan. mushaf lah. Sebab mushaf dah ditetapkan lah, so kita ambil lah yang begitu. Kerana turutan mushaf juga adalah datangnya daripada Allah SWT, sebab Nabi yang beritahu. Turun je satu ayat, Nabi akan beritahu letak dekat sini, letak sebelum ayat ni, letak selepas ayat ni. Nabi akan beritahu untuk ayat itu diletakkan di mana. Begitu juga surah, Nabi yang beritahu agar diletakkan di mana. Sebab itu kalau kita tengok turutan dalam Al-Quran, surahnya itu tidak sequence, kan? Dari sudut nombor penurunan surah itulah, itu satu hal. Dari sudut Makkiyah dan Madaniyah juga tidak berterutan. Sepatutnya apa? Sepatutnya dikumpulkanlah dulu cerita surah-surah yang Makkiyah dulu, betul tak? Lepas tu barulah diturunkan surah-surah, barulah dibawakan selepas itu surah-surah Madaniyah. Kalau kita lihat surah Al-Fatihah Makkiyah. Kemudian datang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah apa? Madaniyah. Selepas itu surah yang ketiga, surah Ali Imran, Madaniyah. Surah An-Nisa selepas itu Madaniyah. Surah Al-Maidah selepas itu Madaniyah. Masuk surah yang ke-6, Makkiyah. Surah ke-7 Makkiyah, surah ke-8, 9 Madaniyah, surah ke-10 masuk balik Makkiyah. Dan begitu dia punya turutan dia, dia tak ikut Makkiyah dulu, lepas tu Madaniyah, kan. Kalau kita menyusun, kalau kata kita kan menyusun buku ni, kita dah diberikan ceritanya, kita tinggal nak susun, jadikan dia buku. Rasa-rasanya macam mana kita akan susun? Madaniyah, Mengikut urutan tarikh masa. Ikut urutan tarikh, kan. Kalau saya pun begitu, kan. Kita akan susun ikut urutan tarikh, urutan penurunan, mengikut Makkiyah dulu, lepas tu Madaniyah dulu, kan. Tetapi Allah bermula dengan Makkiyah, kemudian Madaniyah sampai surah yang ke-5. Lepas tu masuk Makkiyah balik, lepas tu masuk Madaniyah, lepas tu masuk Makkiyah balik. Yang begitulah seterusnya dalam Al-Quran. Kenapa susunannya Allah letakkan begitu? Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja yang tahu, kan. Itu betul-betul kajian yang kita kena lakukanlah untuk orang yang membaca Al-Quran. Dan antaranya ialah bila Allah dah cerita tentang Madaniyah contohnya, kan, Allah dah cerita tentang Madaniyah, tiba-tiba Allah cerita tentang Makkiyah. Madaniyah itu dah cerita apa? Cerita di Madinah, kan? Dah cerita di Madinah, dah cerita tentang suruh perang, dah cerita tentang harta rampasan, dah cerita tentang apa, nak membina negara, kan? Dah cerita yang ke depan dah. Tiba-tiba datang selepas itu surah Makkiyah. Kan? Kenapa? Antaranya ialah bila dah banyak Allah bawakan cerita tentang Madaniyah, kemudian Allah datangkan Makkiyah. Antaranya ialah seolah-olah Allah nak suruh reset balik. Sebab Allah tak nak tenggelam dengan apa? Kan? Syoknya apa, macam-macam kemajuan yang dah dapat, kemakmuran yang dah dapat di Madinah yang mana tak dirasai ketika di Mekah. Nikmat beribadah, kan, secara beramai-ramai, dapat solat, adanya masjid khas, tempat khas untuk solat, dapat melaungkan azan, dapat solat bersama-sama, kan, boleh hidup dalam masyarakat Muslim, semuanya boleh menzahirkan keislaman itu tanpa rasa takut, kan. Maka datang surah Makkiyah seolah Allah nak suruh kita reset balik, ingat balik yang dulu-dulu tu, jangan syok sangat, jangan
lah apa leka sangat, so datang surah Makkiyah nak suruh reset balik, ingatkan balik cerita-cerita yang dulu sebelum hijrah, cerita-cerita yang dulu tentang Makkiyah, cerita-cerita tentang akidah dan juga tauhid serta akhlak, nak ingatkan balik. Dan sebab ini pokok utama sebelum datangnya Madinah. Ya. Jumlah ayat 83 ayat dalam 6 muka surat. Surah Yasin dia turun selepas surah Al-Jin. Dia turun selepas surah Al-Jin. Surah Al-Jin surah yang ke berapa? Berada pada juzuk berapa surah Al-Jin? Surah Al-Jin, siapa ingat? Siapa ingat surah Al-Jin? Juzuk berapa? 5, 4, 3, 2, 1. 28 Ustaz. Baik. Hampir. Tak 28, 27. 72 Ustaz. Baik. Berada pada juzuk yang ke 29. Oh. Berada pada juzuk yang ke 29. Surah yang ke 72. 72. Surah yang ke 72. Baik. So itu juzuk Nur sana tu. 29 tu kan. Maka lepas pada itu dah cerita surah juzuk 29 tu, jauh hujung tu. Datang balik surah apa? Surah yang ke 36, surah Yasin tu. So jauhlah kedudukan antara dua surah yang bersebelahan tu. Jauhlah dia punya kedudukan itu. Baik. Turun sampai surah Al-Jin. Surah Yasin adalah surah ke-19 yang bermula dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kita semua tahu apakah dia huruf muqatta'ah? Maaf sebentar. Okey. Apakah dia huruf muqatta'ah? Huruf potong. Huruf potong. Huruf potong. Muqatta'ah tu asal daripada qata'ah, maksudnya potong. Potong ataupun putus. Kan, yang dimaksudkan dengan huruf muqatta'ah tu, itulah dia pada permulaan surah tu. Apakah permulaan surah Yasin? Yasin. Yasin. Ya dengan sin. Ya dengan huruf ya dan juga sin. Maka ya dan juga sin, inilah yang dinamakan sebagai huruf muqatta'ah. Kita pernah jumpa tak? Pernah. Kat mana? Surah Al-Baqarah tu, Alif Lam Mim, itulah dia huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni huruf-huruf yang terputus. Maksudnya apa? Dia adalah huruf, dia bukan satu perkataan yang boleh difahami makna dia. Dia huruf apa? Bukannya satu perkataan yang boleh difahami makna dia. Yasin, dia bukan satu perkataan. Alif Lam Mim bukan satu perkataan. Dan dia adalah surah yang ke-19. So ada berapa total semua surah dalam Quran yang ada huruf muqatta'ah? Ada berapa? Dalam Al-Quran ada 29 surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Seterusnya surah ke-19 dari 29 surah yang bermula daripada huruf-huruf muqatta'ah. Surah yang ke-19. Baik. Total semua huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong itu, totalnya semua ada berapa? Total semua ada 14 huruf. Total ada 14 huruf. Alif, Lam, Mim. Ini huruf yang tak berulang lah. Kemudian kita ada alif, lam, ra. Kemudian kita ada apa? Kaf, ha, ya, ain, sad. Kemudian kita ada apa? Kita ada ya, sin. Lagi kita ada ta, ha. Kita ada qaf, nun, sad sahaja. Kita ada surah ke-38 sad sahaja. Baik. Maka semua totalnya ada 14 huruf muqatta'ah yang berada di permulaan 29 surah.
Baik. Para ulama berkata bahawa surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ialah surah-surah yang menekankan tentang keagungan Al-Quran. Ini para ulama berkata surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ialah surah-surah yang menekankan keagungan Al-Quran. Baik. Kalau kita lihat pada beberapa ayat, bukan beberapa ayat, beberapa surah. Baik, kalau kita lihat pada awal surah Al-Baqarah, ini huruf muqatta'ah yang pertama kita jumpa pada surah Al-Baqarah. Allah berfirman alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu kitab, itu apa? Al-Quran. Tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di cerita tentang apa? Cerita tentang keagungan Al-Quran. Baik, kita lihat kita ambil pada surah yang ke-14. Surah Ibrahim. Muka surat 255, surah ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini huruf apa? Huruf muqatta'ah. Kemudian lepas huruf muqatta'ah cerita tentang apa? Ini ialah kitab, iaitu Al-Quran. Kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman. So dia cerita tentang keagungan Al-Quran. Pergi depan sikit. Surah Taha, surah ke-20, muka surat 312. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. So dia cerita tentang siapa? Al-Quran. Cerita tentang Al-Quran. Maka para ulama berkata bahawa surah-surah yang memulai dengan huruf muqatta'ah itulah dia surah-surah yang menekankan tentang keagungan Al-Quran. Jadi tentang keagungan Al-Quran. Dan dalam Quran kalau kita lihat, kita ada huruf-huruf muqatta'ah. Dan satu lagi kita ada namanya surah Hawamim. Kita pernah sebut tak tentang surah Hawamim? Tak pernah. Surah Hawamim. Macam ni je Hawamim tu. Amin. Amin. Baik. Saya tulis. Kita ada sebentar. Surah Hawamim. Hawamim. Surah Hawamim adalah surah-surah yang bermula dengan Hamim. So, dalam Al-Quran ada surah-surah yang bermula dengan Hamim sahaja. Dia mula dengan surah Hamim. Ada berapa surah? Semua ada 7 surah. Ada 7 surah, masya-Allah. Ya. Ada 7 surah yang bermula dengan Hamim. Baik, maka kita ada surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah yang sudah bahagian, dan para ulama juga menyebutkan bahawa ada 7 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan Hamim semuanya. So cerita surah yang Hawamim ini pun sama. Dia khas lagi, lebih detail tentang Al-Quran. Seterusnya surah Yasin ini adalah surah yang turun pada tahun-tahun ke-10 dakwah baginda Nabi SAW di Mekah. Nabi berapa tahun kat Mekah? 13. 13 tahun di Mekah. Maka surah Yasin ini dia berada pada tahun ke-10. Tahun ke-10 lebih sikit, macam itulah. Kan? Tahun 10 lebih sikit. Ketika baginda berada di Mekah. Jadi kalau tahun ke-10 itu dah baru ke lama Nabi berdakwah? Baru ke lama kalau dah 10 tahun tu? Lama juga tu. Lama dah lah. Kan? Kalau setahun 2 tahun tu kita kira baru lagi lah. Kan? Tapi dah 10 tahun, dia tu dah kira lama dah tu berdakwah ketika di Mekah. Baik. Maka surah Yasin, kalau kita lihat pada permulaan surah Yasin ini,
Bahkan kalau kita bahagikan, dia boleh jadi separuh awal surah Yasin ini fokusnya adalah tentang dakwah. Dia cerita tentang pendakwah dan orang yang didakwahi. Dua. Cerita tentang dakwah, pendakwah dan juga orang yang didakwah. Itu pada cerita awal surah Yasin ini ceritanya. Baik, kenapa? Kerana dia dah sampai pada tahun-tahun yang ke-10, dah lama dah dakwah ni. Kan? So nak kena bagi tahu sikit apa cerita. Kalau dah banyak sangat dapat peringatan dah 10 tahun, so peringatan yang diberikan itu, pengajaran yang diberikan itu dah banyak kali dah, ya, banyak. Baik, dan kalau kita lihat nanti pada awal surah Yasin ini juga nanti akan dibincangkan ataupun disebutkan tentang dua kelompok manusia. Pertama, kelompok yang hatinya itu mati. Yang kedua, kelompok yang hatinya itu hidup, tumbuh. Ya, dibincangkan pada awal surah Yasin. Baik. Kita lihat pada sedikit ringkasan berkaitan dengan surah Yasin. Dan seperti surah-surah yang sebelum ini juga, ringkasan ini dia akan berbezalah antara seorang dengan seorang yang lain. Maksudnya kalau cerita tentang surah Yasin bukan ini je ringkasan dia. Mungkin kalau kita baca buku lain ataupun dengar daripada orang lain, maka mungkin dia akan bawakan kesimpulan yang lain berkaitan dengan surah Yasin. Kenapa? Kerana fokus pada ayat itu mungkin berbeza. Kan, sudut pandang pada surah itu mungkin berbeza. Baik, secara umumnya pertama dibahagikan, bahagian yang pertama bermula dari ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Itu cerita tentang sumpah dengan Al-Quran bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Sumpah dengan Al-Quran bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Ayat 13 hingga ayat yang ke-23, kisah penduduk negeri yang ingkar. Juga tentang dakwah seorang lelaki. Ayat 33 hingga 44, bukti kebangkitan dan kekuasaan Allah. Ayat 45 hingga 68, berpalingnya musyrikin dari ayat-ayat Allah, juga kisah hari kiamat. Ayat 69 hingga 76, Nabi berlepas diri daripada syair, juga penyebutan sebahagian nikmat Allah atas makhluk. Ayat 77 hingga 83, menjawab golongan yang tidak percaya tentang kebangkitan semula. Okay, baik. Saya mungkin bagi masa mungkin beberapa minit, masa sekejap untuk siapa yang nak tulis sekejap. Ada yang tulis ke tak ada yang tulis? Ya. Ada Ustaz. Ustaz ada missing ke Ustaz? 13 hingga 23. 23 tu 33 ke 34. Terlepas dekat. Minta maaf. Ya, adalah bahagian pada kita ambil 24 ke atas. 24. Okey. 24 hingga 44.
Ustaz kena unmute Ustaz. Okey. Okey. Masih lagi? Boleh? Saya tengok. Dah Ustaz. Saya tengok Datin Zu masih tengah tulis lagi tu. Tak, kalau senang buat screenshot aja. Ha, boleh Betul. screenshot, boleh tulis. Ha. Saya banyak screenshot. Dan juga kalau saya masuk kelas, saya suka menulis. Masih lagi suka menulis. Masih lagi suka menulis. Tak tahu kenapa, masih seronok dengan old school punya style. Tapi bila tak sempat tu snap jugalah. Snap jugalah. Kan? Memang tak sempat nak tulis. Tapi lepas tu tulislah juga kan. Mungkin Sebab ada yang ingat sikit Ustaz, kalau tulis tu lekat sikit. tulis Betul, sendiri lah. betul. Betul. Sekarang Sambil menulis suka- sambil membaca. Betul. Baik, saya nak kongsikan sikit di atas ini. Beberapa yang saya kira satu fakta yang menarik. Saya baru dapatkan daripada sebuah kitab namanya Zawaya wa Khara'it. Saya kira satu poin yang menarik untuk dikongsikan. Perkataan yang berulang di dalam surah. Satu, perkataan maksudnya dalam teksnya mursalun. Arabnya mursaluna. Baik. Diulang 8 kali. Baik, satu ni perkataan mursalun dan kata akar. Betul ya. Dan kata akar yang sama diulang 8 kali. Okay. Kemudian perkataan Mubin. Yu'minun. mubin. Siapa yang sebut kata mubin tadi? Sebab selalu Masya berhenti kat Mubin ni Ustaz. Minun. Kita cakap yu'minun Ustaz. Betul pula tu. Kan? Tu saya kagum tu. Baik, perkataan mubin. Sebab selalu berhenti. Masya Allah. Baik, perkataan mubin dan kata akar ni. Saya letak kata akar lah. Dia kata Yasin 7 mobil tu. Katakan Tu ya, Ustaz. diulang 7 Kali. kali. Yang ketiga, perkataan tunziru. Ini siapa nak tu dia boleh tulis, saya siap lah. Sementara saya menulis ni. Dan kata akar yang sama diulang 6 kali. Perkataan yang terakhir, perkataan ayah.
Ulang berapa kali? 5 kali pula. Ikut turutan. Ada kata akar yang sama diulang 5 kali. Oh, Oh, dia. Masya Allah. sebab dah nampak 876. 876. Baik. Maka ini 4 perkataan yang diulang ataupun yang kata akarnya disebut berulang kali dalam surah Yasin. Dan keempat-empat makna daripada perkataan ini itu ada kaitannya dengan kisah umum tentang surah ataupun kita kata tentang maksud surah itu secara umumnya. Perkataan mursalun, apa yang masukkan dengan mursalun? Orang-orang yang diutus. Orang-orang yang diutus, kan, rasul, orang-orang yang diutus. Dan perkataan rasul juga diambil daripada kata akar yang sama dengan mursalun. Maksudnya orang-orang yang diutus, utusan, itu semua datang daripada kata yang sama. Mubin. Apakah maksud mubin? Jelas. Jelas, Nyata. terang, nyata. Daripada perkataan mubin. Daripada sini juga perkataan bayyinah. Perkataan bayyinah daripada kata akar yang sama. Oh. Seterusnya perkataan tunziru. Apa maksud tunziru? Peringatan. Tunziru, peringatan. Nazir. Nazir. Yang kita kata nazir, masjid nazir. Daripada nun zal ra tunziru, maksudnya peringatan. Nazir dalam Quran selalu sebut nazir. Perkataan maksudnya adalah peringatan. Yang terakhir ayah. Apa maksud ayat? Ayah. Bukti. Bukti. Tanda. Tanda-tanda Itu kebesaran. semua masuk dalam makna ayah. Jadi kalau kata apa? Kalau kita gabungkan ini semua, kan? Utusan itu diutus dalam keadaan yang mubin. Jelas, nyata. Orang dulu boleh nampak tak utusan yang Allah utus? Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Maksudnya, siapakah utusan yang diutus dulu? Nabi lah. Jadi orang dulu boleh melihat Nabi dengan nyata. Dan kita pada hari ini boleh membaca apa yang Nabi bawa dengan nyata. Dan iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah wal Quranil mubin. Satu, Al-Quran yang jelas, nyata. Apa yang hendak disampaikan. Maka utusan yang diutus membawa sesuatu yang nyata. Tujuannya apa? Tunzir. Untuk memberi peringatan. Itu dah boleh buat satu ayat dah Ustaz. Boleh buat satu ayat dah. Dah cerita tentang surah Yasin dah. Tursalun. Dan juga apa? Dia adalah ayah. So, ayat Quran adalah ayat dan utusan Rasul itu dan juga Al-Quran ini dia adalah mukjizat, itu adalah ayah. Tanda-tanda kebesaran, kekuasaan dan juga kehebatan Allah Azza wa Jalla. Pada Rasul ada tanda kehebatan Allah, iaitu Rasul ada mukjizat dia. Pada Al-Quran ada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah cerita tentang perkara yang telah lepas, perkara sekarang dan perkara yang akan datang dalam Al-Quran. Maka semua itu ada ayat, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Cantik susunan perkataan 4 dia. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Dah lah 8765. 8765. Kan? Bolehlah Pandai kalau nak Ustaz, beli. pandai Ustaz susunan macam mahkamah akhirat tu. Ini yang point ini memang saya ambil daripada sebuah kitab. Ini kajian antara kajian berkaitan dengan Quran yang latest lah, yang terkini punya. Kan? So dia keluarlah kajian-kajian yang macam ni, yang tak ada dulu dalam tafsir, tak ada. Kan? Dulu tafsir ulama banyak cerita tentang kisah ayat dan sebagainya. So bila dah makin ke depan kajian tentang Quran, keluarlah perkara-perkara yang macam yang begini.
Dan ini Lama betul lah. menung ni. Dia lama dia termenung nak fikirkan tu ni. Ini betul. Buat video Kan? ni kan. Hebat tu orang ni. Yang menulis. InsyaAllah. Betul. Jadi kalau kita sebutkan ini sahaja, 4 perkataan ni sudah membayangkan surah Yasin. Dah membayangkan surah Yasin. Kan? Sebab itu dalam surah Yasin, Allah kata apa? Surah Yasin adalah peringatan. Itu ziraman kana hayyan, kan? Peringatan untuk siapa yang masih lagi hidup. Dan maka dia memang betul adalah peringatan. Dan setiap pada orang itu Allah akan utuskan kepada dia utusan untuk bagi peringatan. Maka ada orang yang Allah utuskan dia Rasul sebagai peringatan. Ada yang Allah utuskan kepada dia peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dia, kejadian-kejadian. Itu utusan yang Allah hantar. Untuk apa? Peringatan. Kadang benda itu kecil je, kan? Tengah jalan dalam rumah, tersepak kaki meja ataupun kaki kursi. Kan? Itu peringatan yang Allah bagikan. Kena fikir balik, apa benda yang tak kena aku buat tadi tu. Kan? Kena fikir. Maka utusan banyak dihantar oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap orang. Dan utusan yang paling besar yang diutus hingga hari ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Yang Allah berikan. Sifatnya adalah mubin. Allah sebutkan dalam Quran. Kan? Wal Qur'ani, bukan saja Quranil Karim, Quranil Azim, ada wal Quranil Mubin. Allah sebutkan Quran yang jelas, terang, nyata. Diterangkan tentang setiap sesuatu dengan terperinci. Dan Al-Quran tujuannya untuk beri peringatan. Begitu juga Nabi dulu diutuskan. Tujuannya untuk bagi peringatan. Agar mengabdikan diri hanya kepada Allah. Jangan sembah yang lain. Maka itu yang tugas yang sama yang terus dilakukan oleh Al-Quran. Memberi peringatan. Memberi amaran kepada umat manusia tentang apa yang mereka perlu lakukan. Iaitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu semua adalah apa? Ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Quran dia adalah ayat. Quran dia adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita dah lalu kalau kita belajar bahasa Arab, tengok kita belajar tentang perkataan-perkataan dia itu, memang kita akan tahu insya-Allah betapa hebatnya perkataan yang Allah gunakan dalam Al-Quran ini dengan maksud yang hendak disampaikan. Dan kalau kita lihat dalam surah Yasin, memang nanti akan banyak. Kalau kita tengok kat bawah ni kan, ada Allah cerita tentang apa? Allah cerita tentang di bahagian sini tentang sebahagian nikmat Allah atas makhluk. Berpalingnya musyrikin dari ayat-ayat Allah. So Allah akan cerita tentang ayat-ayat dia dalam surah Yasin ini. Allah akan sebutkan. Tentang ayat-ayat Allah disebutkan dalam surah Yasin. Baik, jom kita melihat pada surah Yasin, surah yang ke-36. Pada muka surah 440, kita nak membaca dulu di awal ni pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, insya-Allah. Ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Baik, Allah berfirman. Jaya ada? Ada Ustaz? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Terjemahan.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yasin, demi Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang telah diutus, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, supaya engkau memberi peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka telah lama tidak diberikan peringatan. Sebab itulah mereka lalai. Baik. Jadi kalau jiran terdengar kita, "Ish, apa hal jiran aku ni pukul 10 malam baca surah Yasin." Kan, lain macam ni. Orang nak tidur baca surah Al-Mulk, dia baca surah Yasin tu nak tidur. Lain macam dia punya warak tu, lain macam surah Yasin dia baca. Baik. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 daripada surah Yasin. Baik. Beberapa poin yang kita nak lihat bersama-sama daripada surah Yasin ini. Mula dari kita ada ayat 1 hingga 6. Baik. Surah Yasin bermula dengan apa? Yasin. Huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah ini bila kita baca, dan apakah maknanya? Allah saja yang tahu. Allah sahaja yang tahu. Jadi bila kita baca ayat pertama, kita baca Yasin, maka kita ucapkan Allah sahaja yang mengetahui. Baik. Dan amat baik kalau kita tambah sikit kat belakang tu, apa dia? Kita pernah sebutkan sebelum ni. Kita sebut Allah sahaja yang tadi dia sebut Allah sahaja yang tahu. Dan baik kalau kita tambah sikit kat belakang tu apa? Hanya Allah saja yang boleh membuat ayat macam tu. Hanya Allah sahaja yang boleh membuat begitu. Baik. Buat ayat Ketika tu mana lah. orang musyrikin Makkah mendengar huruf muqatta'ah ini, dia orang kalau bahasa kita tu terpana. Kenapa terpana? Sebab tak pernah lagi orang buat syair kan, yang guna bentuk macam tu. Tak ada lagi sebelum tu. Orang yang buat syair guna huruf. 2 huruf, 3 huruf, 1 huruf. Tak pernah lagi. So bila dia dengar Yasin, dia macam, uish, tak pernah lagi orang buat ayat macam ni. Wah, kan, dia kata gempak ni. Mula-mula dah Yasin dah, bunyinya dah menarik perhatian dah. Sebab orang tak pernah. Maka bila sampai pada kita juga mengucapkan Yasin, kan? Dan kita sebutkan setelah itu Allah sahaja yang tahu, kan, wallahu a'lamu bimuradi, Allah sahaja yang tahu tentang maksud yang Allah nak sampaikan daripada potongan-potongan huruf itu, walaupun ada orang yang cuba nak menafsirkan apa makna yang ada pada ayat tersebut. Baik. Akan tapi bila kita sebut saja, bila kita sebut pada huruf muqatta'ah alif lam mim ta ha yasin, Allah sahaja yang tahu. Cantik kalau kita tambah sikit di belakang itu apa? So bila kita nak tadabbur, sesuatu ayat, kita nak kaitkan ayat tu dengan siapa? Allah. Baik. Kaitkan ayat itu dengan Allah. Dan tadabbur itu, maklumat yang kita nak ambil itu, mesej yang kita nak ambil itu untuk siapa? Untuk kita nak tunjuk pada orang lain, tuding pada orang lain. Untuk diri kita. Untuk diri kita. So, macam mana kita nak masukkan diri kita dalam ayat ni? La haula wala. Lah, kita tidak tahu. Lah, Allah sahaja yang tahu. saya tak tidak tahu. tahu. Saya tidak tahu. Oh, nak sebut yang tu. So, bila kita sebut Yasin, Allah sahaja yang tahu, saya tidak tahu. Beza tak? Dengan kita sebut Allah sahaja yang tahu. Kan? Bila kita sebut Allah sahaja yang tahu, saya tidak tahu, maka di permulaan surah kita dah apa? Memaksa diri kita untuk tunduk kepada apa yang Allah nak sampaikan lepas ni. So kalau engkau tak tahu, so kau nak buat apa? Duduk diam dan dengarlah. Sebab apa? Sebab engkau tak tahu. Kalau kau tahu sangat, ceritalah. Kau tak tahu kan? So kalau tak tahu apa? Dengarlah.
Betul? Macam tu kan kita ajar anak-anak kita dulu kan. Kalau tak tahu buat apa? Diam dan dengarlah. Mak nak cakap ni. Kalau tahu, cerita. Kalau tahu sangat, ceritalah. Dia pun tak boleh nak cerita. So, bila kita baca huruf muqatta'ah, kita sebutkan Allah sahaja yang tahu. Dan kita sambung sikit di belakang itu, saya tidak tahu. Supaya apa? Supaya dengan itu mudah-mudahan hati kita akan tunduk. Sebab nanti selepas daripada huruf muqatta'ah ni, akan ada apa? Akan ada teguran yang Allah nak bagi. Kan? Pada perkara yang mungkin kita buat, tapi perkara itu tak betul. So, nak menerima teguran, dia perlu kepada apa? Dia perlu kepada kerendahan hati. Kan? Dia perlu kepada kerendahan hati. Maka sebab itu Allah nak set dulu. Sebelum nak dengar apa yang aku nak tegur dalam ni, ada suruhan aku, ada larangan aku, maka kena buat apa? Tundukkan dulu hati tu. Allah nak suruh kita, tengok dulu diri kita, engkau tak tahu. So kenapa kau baca Quran? Sebab engkau tak tahu. Jadi engkau nak kena tahu. Nak tahu, ambillah daripada Quran ni, aku cerita semuanya yang ada dalam. Tetapi apa yang Allah cerita di dalam Al-Quran ini, dia tak boleh diambil. Kalau apa? Kalau orang tu dia rasa dia tahu. Betul tak? Kalau dia rasa dia tahu, dia akan dengar apa? Dia akan dengar apa yang kita cakap tu hujung-hujung telinga je. Tapi kalau orang yang betul-betul rasa dia tak tahu, maka dia akan betul bagi tumpuan apa yang nak disampaikan, dan dia akan ikut sebiji macam mana orang pergi masuk kelas mentoring untuk bisnes ke, dan masuk kelas apa-apa yang mentoring tu, dia masuk sebab apa? Sebab apa dia register kelas tu? Nak cari mentoring untuk bisnes, sebab dia tahu dia tak tahu. So bila dia masuk kelas tu, apa dia akan buat? Dia dah ready untuk dengar apa yang orang tu nak cakap, dan dia nak buat satu step by step apa yang disuruh. Maka dia bermula dengan apa? Dia mula dengan mindset saya tak tahu. Lalu timbul di situ apa? Kerendahan hati untuk dengar dan ikut apa yang akan disebut dalam ayat yang seterusnya ini. Yalah Ustaz, selama ni tak terfikir macam tu ya Ustaz. Kan. Kepada huruf yang tak ada makna, tetapi dia sebenarnya ada makna tak? Kan? Ada makna yang boleh kita, pengajaran yang besar boleh kita. Sebab itu huruf muqatta'ah, huruf yang terputus ni, Allah tak letak dekat tengah surah, dekat hujung surah. Semuanya berada di mana? Di permulaan surah. Semua ada. Bahkan pada awal Quran, lepas Fatihah tu, Al-Baqarah, Allah terus mulakan dengan huruf muqatta'ah. Sebab apa? Allah nak beritahu, kau tak tahu. So, dengar sini aku nak cakap. Aku nak beritahu, aku nak cerita. Dengar. Tetapi nak mendengar orang lain cakap, itu perlu kepada kerendahan hati. Kalau kita masuk dalam dewan itu dengan kita rasa aku ni hebat, aku ada ilmu yang tinggi, aku ada kedudukan, maka takkan ada. Kita keluar pada dewan itu sama macam kita masuk, bahkan lebih teruk lagi sebab kita keluar dengan kesombongan yang tinggi. Sebab itu dia kata, kita bahasa kita selalu sebutkan apa? Orang yang apa? Bodoh, sombong. Kan? Dia tak tahu, tapi dia sombong. Apa yang buatkan dia jadi tak boleh nak terima apa yang orang cakap? Sebab dia sombong. Dia rasa dia tahu, tapi sebenarnya dia tidak tahu. Maka Allah nak tolak tu dulu. Allah nak, mula je Allah nak beritahu, kau tak tahu. Kau kena sedar yang kau tak tahu. So baru mudah kau nak terima apa yang aku cakap. Baik. Yasin. Allah sahaja yang tahu. Saya tidak tahu. Maka bila sahaja kita membaca Al-Quran, maka mulakan dengan perasaan bahawa ya Allah, aku tak tahu, maka tolonglah bagi tahu aku apa yang sepatutnya aku tahu. Sebab itu bila kita baca Quran, kita nak minta apa? Sebab itu antara sifat Al-Quran yang pertama sekali Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu apa? Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi Hudan. Petunjuk. Dia hanya akan jadi petunjuk kepada siapa? Kepada orang yang dia sedar, ya Allah aku tak tahu. Jadi tolonglah guide aku. Sebab aku tak tahu. Maka ketika itu Al-Quran akan menjadi guide dia. Akan menjadi petunjuk dia. Orang yang memimpin dia. Bila mana dia sedar bahawa dia tak tahu, lalu hatinya akan tunduk. Maka sebab itu pada awal surah Al-Baqarah juga Allah bawa tentang siapa? Allah bawa cerita tentang iblis. Allah bawa cerita tentang iblis. Iblis adalah awal Allah cerita situasi tentang orang yang apa?
Orang yang bodoh sombong. Dia tahu tak tentang nama-nama yang Nabi Adam tahu? Dia tak tahu. Iblis dia tak tahu. Sebab tu dia tak argue tentang aku pun tahulah semua nama-nama ni. Dia tak argue. Yang dia argue apa? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Itu yang dia argue. Dia bukan argue tentang dia pun tahu apa yang Nabi Adam tahu. Sebab apa? Sebab dia memang tak tahu pun. Sebab tu dia tak argue tentang tu. Dia argue tentang penciptaan. Sebab itu akhirnya dia jadi orang yang sombong. Dan akhirnya jadi orang yang bodoh. Sebab dia tak tahu. Tetapi dia ditutup dengan kesombongan yang ada pada diri dia, akhirnya dia tak boleh nak belajar. Berbeza dengan malaikat, Allah suruh Nabi Adam ajar kepada malaikat, dia kata apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tak ada ilmu apa-apa. Kami tak tahu apa-apa kecuali apa yang engkau ajar kepada kami. Ketika itu barulah apa? Bila ada kerendahan dan ketundukan hati, waktu tu baru boleh ilmu tu nak masuk, baru boleh nak dengar teguran. Kalau tak ada benda tu di permulaan, maka Al-Quran tak akan boleh nak masuk dalam diri seseorang itu. Sebab itu Al-Baqarah sangat cantik susunan dia. Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah, nak cantas kesombongan dalam diri. Siapa yang berjaya mencantas kesombongan dalam diri, maka Al-Quran akan menjadi hudan petunjuk. Dan siapa yang tidak, Allah cerita tentang iblis yang dia telah menghiasi dirinya dengan kesombongan. Berbeza dengan malaikat, dia terus angkat tangan, tunduk. Aku tak tahu ya Allah kecuali apa yang kau ajar kepada aku. Dan Al-Quran adalah bentuk pengajaran yang Allah hantar kepada kita. Al-Quran datang untuk nak mengajar kita apa yang kita tidak tahu. Betul Allah sebut wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah sebut dalam surah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Lepas tu apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang dia tak tahu. Diajarkan melalui apa? Melalui Al-Quran yang Allah hantar. Yasin, Allah sahaja yang tahu, saya tidak tahu. Maka ia mengajar kita tentang apa? Mengajar tentang kerendahan hati. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan dalam kehidupan itu yang perlu ada. Kan? Sebab itu kadang orang yang, kalau orang tegur dia, apa ayat pertama yang selalunya kita dengar orang cakap? Orang cakap apa? Orang akan kata, kau siapa nak tegur-tegur aku? Biasa tak dengar ayat tu? Kan? Engkau siapa nak tegur-tegur aku? Kenapa boleh keluar ayat macam tu? Sebab tak ada kerendahan hati dalam diri. Kenapa? Kerana itulah dia tanda sifat sombong yang ada. Dan sebab itu dalam Quran Allah banyak cerita tentang apa? Istakbara. Tentang orang-orang yang sombong. Yang tak boleh nak terima teguran, tak boleh nak hatinya itu direndahkan. Baik. Yasin. Kemudian Allah sebut wal Qur'anil Hakim. Terjemahannya apa? Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Baik. Allah bersumpah dengan apa di sini? Dengan Al-Quran. Dan kita pernah sebutkan sebelum ini, dan kita pernah lalu pun pada ayat yang berbentuk sumpah. Dan kita telah sebutkan sebelum ini bahawa Allah Azza wa Jalla, kalau Allah bercakap, kita percaya tak? Percaya. Percayalah kan. Saya sebutkan contoh sebelum ini tentang siapa? Tentang raja ataupun sultan. Sultan kalau dia bagi titah, kita ikut tak? Kita ikutlah. Sebab itu arahan biasa ke ataupun arahan yang besar? Arahan besar. Arahan yang besar. Sampai sultan lah, bos kita lah. Bos bagi arahan. Kita dengar tak? Dengarlah. Sebab arahan daripada bos.
Kita dengar itu arahan bukan arahan daripada kawan, arahan daripada bos, arahan yang besar. Kita mesti akan dengar. Bos kata esok kita jumpa pukul 7.30 pagi. Sampai tak kita esok 7.30 pagi? Sampai. Sebab apa? Bos yang bagi arahan. Tahu arahan tu bukan arahan main-main. Baik. Kalau bos kata, demi Allah, besok setiap orang kena datang pukul 7.30 pagi. Kita lagi serius tak nak datang? 7 suku. Ya. 7 suku sampai. Pukul 7. Sampai lah terpacak dekat depan tu. Sebab apa? Bos kata, demi Allah, besok pukul 7.30 semua kena ada. Kalau bos tak cakap demi Allah, bos kata 7.30 esok saya nak semua ada. Kita sampai tak 7.30? Kita sampai dah. Tapi kalau bos kata demi Allah, besok 7.30 semua kena ada. Kita mesti akan apa? Macam lipas kudung lepas subuh terus semua keluar. Betul tak? Kan? Hari tu memang kalau kata jam, memang buka lah hazard light tu ikut emergency lane tu pun sanggup nak buat janji 7.30 sampai. Buatlah apa pun. Kita nakkan. Sebab apa? Bos dah sumpah dah ni. Demi Allah 7.30 semua kena ada. Ini bukan main-main, ini siap sumpah. Kan? Maka Allah kalau dia cakap dalam Quran, semua itu adalah perkara yang besar, yang agung, yang penting. Tapi kalau Allah dah bersumpah, maka dia lagilah bukan perkara yang main-main. Dan apa sahaja yang Allah bersumpah dengannya, maka perkara itu adalah perkara yang besar. Perkara itu adalah perkara yang besar. Pernah tak dengar orang bersumpah dengan benda yang kecil-kecil? Orang bersumpah dengan nama mak bapak dia ke ataupun orang bersumpah dengan nama kucing dia? Aku bersumpah dengan nama kucing aku. Orang kisah tak? Orang tak kisah. Orang kata apa? Aku bersumpah dengan nama mak ayah aku. Kalau orang dulu lah kan, orang bukan Islam lah. Dia bersumpah dengan nama mak ayah dia. Dia tak bersumpah dengan nama anak dia ke, nama kucing dia ke, nama jiran dia. Aku bersumpah dengan nama jiran aku. Orang tak pandang apa barang sumpah. Orang akan bersumpah dengan perkara yang apa? Benda yang besar-besar. Orang tak bersumpah dengan benda-benda yang kecil. Maka Allah bila dia bersumpah dengan sesuatu, maka kena beri perhatian pada benda yang Allah bersumpah dengannya itu. Dalam Quran banyak. Kat mana paling banyak? Paling kerap kita jumpa? Kat mana paling banyak Allah bersumpah? 5, 4, 3, 2, 1. Pada juzuk 30. Kita ada wasyamsi wa duhaha. Demi matahari waktu duha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila ia mengiringi. Kan? Apa surah lagi? Wan nazi'ati gharqa. Surah An-Nazi'at. Wal fajr was samai wat tariq. Kan? Itu semua apa? Sumpah. Wal adiyati dhabha. Semua juzuk 30 banyak Zaitun. sumpah. Maka Allah dia tidak bersumpah dengan benda yang kecil-kecil. Benda yang simple-simple. Allah hanya bersumpah dengan benda yang besar. Maka di sini Allah bersumpah dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka Al-Quran seolah Allah nak beritahu dia bukan benda yang kecil, dia benda yang besar. Di sisi siapa? Sisi Allah. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita belum lagi boleh merasakan betapa besarnya, agungnya Al-Quran ini, maka itu masalah siapa? Masalah itu berada pada siapa? Pada kita ke pada Allah? Dia berada pada diri kita. Sebab apa? Kita masih belum boleh nampak Al-Quran ni besar. Al-Quran ni agung. Belum lagi boleh nak nampak. Maka Allah bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran. Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-16. Pada penghujung surah yang ke-16 itu. Muka surat 281. Muka surat 281. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 125. 125. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih Wa huwa a'lamu bil muhtadin. wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terjemahan. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau suruhkan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Baik, di awal ayat ini sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Baik. Ayat ini Allah sebut katanya ud'u, seru ataupun dakwahlah, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Memberitahu kepada kita apa? Kepada orang-orang yang nak mengajak orang lain ke arah kebaikan, nak ajak orang berubah, nak ajak orang jadi baik. Maka dia nak ajak orang ke mana? Ataupun dia nak menggunakan apa? Allah kata bil hikmah, dengan hikmah. Apa yang dimasukkan dengan hikmah? Al-Quran. Masya-Allah. Itulah dia Al-Quran. Sebab Allah kata apa? Yasin wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Maka tidak ada apa? Tidak ada hikmah yang paling besar melainkan yang datangnya daripada Al-Quran. Tidak ada lain yang lebih besar hikmahnya daripada Al-Quran. Okey. Maka sebab itu kalau kita nak berubah ke arah kebaikan, kita nak ajak orang berubah jadi baik, maka mulakan dengan apa? Mulakan dengan Quran dulu. Mulakan dengan Al-Quran dulu. Dan di situ terkandungnya kesemua hikmah-hikmah yang Allah nak beritahu. Baik, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Baik. Terjemahan, sesungguhnya engkau di sini siapa? Wahai Muhammad, laminal, pasti adalah, terjemahan letakkan apa? Termasuk. Masih ambil terjemahan Quran lah. Sekarang saya letakkan terjemahan mengikut perkataan nanti kan. Satu ustaz ni pandai-pandai karang pula. Baik, innaka laminal mursalin. Sehingga wahai Muhammad adalah salah seorang daripada rasul-rasul. Sungguhnya engkau wahai Muhammad lamina. Terjemahan letakkan apa? Adalah salah seorang. Okay, saya ambil terjemahan. Adalah salah seorang daripada para rasul. Baik. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang daripada para rasul. Kita lihat pada ayat ini. Kita ambil terus ayat yang keempat itu. Ala siratim mustaqim. Terjemahannya yang berada di atas jalan yang lurus. Okey, melihat pada ayat ini, apa mesej yang kita dapat?
Apa mesej yang kita dapat daripada ayat ini? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang dari para rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Tak dapat? Rasul tu petunjuk jalan yang lurus. Muhammad itu petunjuk jalan yang lurus. Apa? Saya tulis sampai ayat yang ke-6. Saya tulis sampai ayat ke-6. Terjemahannya ayat ke-5, Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Baik, ayat yang ke-6, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang. Okay, saya tulis awalnya sahaja, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum. Baik. Baik, sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-6. Setelah Allah bersumpah dengan Quran, ayat ke-3 terus cerita tentang siapa? Terus cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla dalam Quran, dalam bahasa Arab secara umumnya, apabila ada sumpah, kan, dia mesti akan datang selepas itu apa poin penting yang dia nak sampaikan. Kan? Sebab kalau kita bersumpah, kenapa kita bersumpah? Sebab kita nak tegaskan nanti apa yang kita nak cakapkan, betul tak? Contoh kita kata sumpah aku datang. So apa yang kita nak tegaskan? Kita nak beritahu yang aku datang punya, confirm aku datang. Nak suruh kawan kita percaya. Sebab tu kita letakkan sumpah, nak tegaskan bahawa kita akan datang. Maka dalam Quran sama. Bila bermula ayat, kita jumpa sahaja ayat sumpah, maka mesti ada selepas itu perkara yang nak ditekankan. Dan pada ayat ini, perkara yang nak ditekankan itu adalah datang selepas daripada sumpah pada ayat yang kedua. Allah bersumpah pada ayat kedua demi Al-Quran. Maka apa yang Allah nak tekankan itu berada pada ayat keberapa? Pada ayat yang ketiga. Allah kata, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang daripada para rasul. Kenapa Allah tegaskan begitu? Yang berada di atas jalan yang lurus. Sebab Nabi Muhammad yang akan mengajarkan Al-Quran. Sebab Nabi Muhammad yang akan mengajarkan Al-Quran. Baik. Al-Quran tu kan satu yang penting, yang penuh hikmah. Tanpa Nabi Muhammad, kita tak reti nak baca nanti. Tak tahu nak faham. Baik, menarik. Kalau kita memandu, kita nak jalan yang lurus, Ustaz. Jalan bengkok tak suka. Baik, okey. Poin yang menarik. Kita ada kena ada kompas yang untuk jadi ikutan. Kita inginkan jalan yang lurus, bukan bengkok. Okey, baik. Dan maksud itu perlukan apa? Perlu kompas tadi. Okey. Peta minda. Peta apa? Apa kita panggil itu? Peta. Peta kan? Peta. Perlu kepada peta. Perlu kepada kompas. Okey. Baik. Ada lain? Allah bersumpah, lepas tu Allah tegaskan adalah engkau Muhammad benar-benar adalah seorang rasul. Kalau kita lihat pada konteks ketika ayat ini turun. Ayat ini turun tadi di mana? Di Mekah. Di Mekah. Di Mekah ketika itu apa isu utama dia? Akidah lah. Akidah. Baik. Akidah itu Nabi nak mengajak kepada apa? So bila kita cerita tentang akidah, kita cerita tentang rukun Islam ke rukun iman? Islam.
Islam dulu. Ya, tentang Islam. Islam, Iman. iman. Satu juga dulu. Islam dulu. Baik. Beriman Iman. jadi Islam. Kalau beriman, kita bermula dengan iman kepada siapa? Ya Allah. Allah. Iman kepada Allah. Kalau rukun Islam, kita bermula dengan apa? Ibadah. Pada Mengucap 2 kali. kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah itu apa ucapan dia? Asyhadu An la ilaha la illallah. ilaha illallah. So dia 2 perkara yang lebih kurang samalah, itu mengajak kepada apa? Mengajak kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Ya Allah. Mengaku Allah hanya sebagai satu-satunya Tuhan. Okey, baik. Ketika di Mekah, orang-orang di Mekah percaya tak ada Tuhan Tak percaya. yang memiliki langit dan juga bumi. Percaya. Percaya Ustaz. Mereka percaya adanya Tuhan yang menguasai langit dan juga bumi. Habis berhala-berhala diorang tu Sebab keturunan dia dah sembah tu. Dia orang nenek moyang mereka. sebab keturunan dia dah sembah, nenek moyang diorang dah buat, diorang pun ikut. Dan berhala itu adalah sebagai apa? Perkara mereka anggap perkara untuk nak mendekatkan mereka dengan Tuhan. Pada. Bahasa kita adalah apa? Kita guna bahasa. Bahasa kita perkataannya apa? Tawassul. Bahasa kita perkataannya adalah tawassul. Mereka sembah berhala tu, kalau tanya kenapa kau sembah berhala, kata aku bukan sembah berhala. Ini adalah perantara aku dengan Tuhan. So mereka sembah berhala itu kalau dalam bahasa kita lah kan, mereka bertawassul dengan berhala itu untuk apa? Sampai ke Tuhan dia. Sampaikan apa yang mereka nak itu kepada Tuhan. Baik. Maka mereka percaya ada Tuhan yang mentadbir langit dan juga bumi. Kemudian datang Nabi Muhammad mendakwa dia adalah Rasul. Dan ketika itu jadilah apa? Masalah. Maka orang musyrikin Mekah, Quraisy Mekah ini, bila Nabi datang bawa Quran, diorang akui tak Quran tu hebat? Diorang akui Quran tu hebat. Tapi masalahnya mereka akuin tapi mereka tak mau ni. Tak mau. Tak mau menunjuk Tak nak ikut. Tak nak ikut lah. Tak nak ikut. Baik, masalahnya ialah mereka tak nak ikut. Dan yang paling besar mereka tak nak ikut adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi orang muda. Dia orang adalah orang yang dah berumur, orang tua. Nabi walaupun daripada Quraisy, tetapi Nabi belum ada ranking lagi. Belum ada jawatan yang tinggi. Kan, dalam kabilah masyarakat ketika di Mekah itu. Contoh pakcik-pakcik dia, Abu Jahal, kan, Abu Lahab, dia Abu Sufyan, dia orang semua dah ada jawatan-jawatan yang tinggi lah. Dia orang dah dah tahap menteri-menteri lah di Mekah itu. Tiba-tiba datang seorang yang ketua bahagian pun bukan. Kan, tiba-tiba nak suruh ikut dia. Ada tak orang nak ikut? Tak. Salah tak ada orang nak ikut. Kau ketua bahagian pun bukan. Macam mana orang nak ikut kau? Nak suruh menteri ikut ketua bahagian pun pelik. Ini kan pula nak ikut apa? Ahli biasa. Lagilah memang tak ikut. Maka antara isu besar ketika itu adalah orang Quraisy Mekah tak nak beriman kepada Muhammad itu adalah Rasul Allah yang Allah utus. Sebab itu Allah bersumpah dengan Quran. Kenapa Allah bersumpah dengan Quran? Sebab Quran, orang Quraisy Mekah, dia tahu ini bukan Muhammad punya perkataan. Sebab dia tahu Muhammad takkan boleh buat punya ayat macam ni. Dan sebab mereka tahu Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. So dia tak boleh nak membaca, nak menulis. So ini definitely bukan Muhammad punya ayat, dia takkan boleh buat. So orang musyrik Mekah dengan Quran, dia orang dah kagum. Dia orang dah tahu ini bukan Muhammad yang buat. So masalahnya ialah dia orang tak boleh nak beriman dengan Muhammad. Sebab itu Allah bersumpah dengan Quran. Dengan Quran mereka tertarik dengan Quran yang dengan Quran dia orang dah percaya. So masalahnya sikit je lagi. Ya, sikit lagi. Dia orang tak boleh nak ikut. Maka Allah gunakan apa?
Allah gunakan dengan apa yang mereka dah percaya, iaitu Quran. Sebab itu Allah bersumpah dengan Quran di sini. Sedangkan dalam surah yang lain Allah bersumpah banyak dengan benda-benda lain. Kan kalau Allah bersumpah dengan matahari, sudah tentu lebih hebat. Kan? Dengan bulan, dengan langit, sudah tentu lebih besar. Tapi kenapa Allah bersumpah dengan Quran? Kerana Quran ketika itu yang hebat di Mekah adalah tentang apa? Tentang sastera, tentang bahasa, tentang syair. So Quran ketika itu lebih hebat daripada bulan dan juga bintang dan juga matahari. Kerana waktu tu yang top di situ adalah tentang bahasa. So diorang memang sangat tertarik dengan Quran ini punya bahasa, sebab itu Allah bersumpah dengan Quran. Demi Quran yang penuh dengan hikmah, apa yang nak ditegaskan, sesungguhnya Muhammad itu adalah salah seorang daripada para rasul yang diutus. So nak tarik Quran dah percaya kan, sikit je lagi. Ni Muhammad itu, dia adalah rasul. Quran itu bukan datang daripada dia, tapi daripada Tuhan. Sebab itu kau rasa hebat, kau rasa kagum dengan Quran ni. Sebab dia memang bukan perkataan Muhammad, dia datang perkataan daripada Tuhan. Dan Tuhan itu juga suruh engkau beriman dengan Muhammad ini. Dan Allah tak sebut di sini Yasin wal Quranil Hakim innaka Rasulullah. Allah tak sebut innaka Rasulullah. Sedangkan dalam ayat lain ada tak Allah sebut Rasulullah? Ada. Allah sebut pada hujung surah Fatih kan, kita dah tengok Muhammadur Rasulullah. Muhammad dia adalah Rasul Allah. Dan dalam banyak ayat yang lain Allah sebut Nabi Muhammad adalah Rasul. Tapi di sini Allah sebut innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang daripada para rasul. Kenapa Allah sebut begitu? Supaya orang musyrikin tu tak menolak lah apa yang dia bawa dari Al-Quran tu kan. Supaya orang musyrik itu tak tolak apa yang Nabi bawa. Quran itu menyatakan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Kenapa Allah sebutkan, Allah tak terus sebut Muhammad adalah Rasul Allah? Kerana orang musyrikin Mekah daripada datuk nenek moyang mereka tahu tak sebelum tu adanya Nabi Ismail, adanya Ibrahim, adanya nabi-nabi yang sebelum itu diutus? Ada. Mereka Tahu. tahu tentang para nabi yang ada sebelum itu. Maka kalau mereka percaya kepada nabi dulu, rasul-rasul yang dulu, maka Allah nak kata Muhammad ni dia sama je dengan dia orang. Muhammad bukan datang bawa ajaran yang baru, datang daripada Tuhan yang baru. Dia datang daripada Tuhan yang sama. Kalau kau boleh percaya ada Tuhan yang utus rasul pada umat-umat yang dulu, maka Tuhan yang sama utus Muhammad dekat engkau. Sama. Sebab itu Allah tak sebut innaka Rasulullah, Allah kata innaka laminal mursalin. Lembut sikit. Sebab apa? Sebab musyrikin Mekah percaya rasul-rasul dulu. Percaya. Cuma yang dia tak percaya, Muhammad je dia tak percaya. Dia nampak tak? Allah apitkan dua perkara yang musyrikin Mekah percaya. Pertama, percaya dengan Quran. Yang kedua, dia percaya dengan rasul-rasul. So Allah apitkan dua ini nak sampaikan maksud yang di tengah itu. Itulah Nabi Muhammad juga adalah seorang rasul. Oh, kalau kita baca macam ni kita tak nampak kalau tak Ustaz tak terangkan. Allahu Akbar. So ini masuk bahagian mana? Untuk kita, ini masuk pada bahagian cara nak berdakwah. Dakwah. Saya tak tahu, saya bukan pendakwah. Ini masuk pada bahagian cara kita nak ajak anak kita buat baik. Iaitu buat apa? Sebut benda yang diorang suka. Dan masukkan di situ mesej yang kita nak sampaikan. Diorang suka apa? Diorang suka main, diorang suka game, diorang suka berjalan, diorang suka travel, diorang suka memasak, suka shopping. Masukkan di situ mesej yang kita nak sampaikan. Suka bershopping, ajaklah dia orang pergi jalan-jalan. Sambil tu dekat shopping mall, masuk waktu solat, ajak dia orang solat. So kita jalan-jalan ni boleh jalan-jalan kan. Allah dah bagi kita jalan kat shopping mall, Allah dah bagi kita beli barang. So nak kena buat apa? Kita nak cakap, kena cakaplah terima kasih dekat Allah. Macam mana cara nak cakap terima kasih dekat Allah? Dah masuk waktu solat, kita kena solatlah. Itu tanda kita nak cakap terima kasih ya Allah, hari ni kau bagi aku shopping. Kau bagi aku makan sedap-sedap hari ni dekat mall. Guna apa yang orang yang kita nak ajak buat baik itu, pasangan ke anak-anak, guna apa yang mereka suka dan selitkan mesej yang kita nak sampaikan kepada
Allah dah tunjuk dah cara nak berdakwah dengan penuh hikmah. Yang penuh itu. Cara nak sampaikan mesej tetapi disulamkan dengan apa? Disulamkan dengan benda-benda yang lain. Supaya orang tu tak rasalah sangat direct. Kan? Tak rasalah sangat direct kita nak tarik dia tu. Kita slow-slow je kan. Ni orang direct selling selalulah pakarlah dengan perkara-perkara yang begini. Baik. Surah Yasin pada awal ini dia mengajar kita minimum 2 perkara. Yang pertama, dia mengajarkan kita tentang apa? Allah sahaja yang tahu, saya tidak tahu. Maka Allah mengajar kepada kita agar kena sentiasa ada pada diri kita satu bentuk kerendahan hati. Kena bersedia menerima teguran. Dan kalau selama ini kita tak boleh nak terima teguran, kadang kita tak boleh nak terima apa? Kalau pasangan kita tegur, suami tak boleh terima kalau isteri tegur. Mak ayah tak boleh terima kalau anak-anak tegur. Maka itu maksudnya apa? Belum ada lagi kerendahan hati. Sebab adakah maksudnya kalau dah orang tu dia dah tua, dia tak boleh terima teguran daripada orang muda? Adakah kalau dia itu dah jadi pemimpin, dia tak boleh terima teguran daripada orang bawahan dia? Sudah tentu tidak. Maka Yasin mengajar kepada kita perlu adanya kerendahan hati. Kenapa? Kerana saya ni banyak yang saya tak tahu. Maka disebabkan banyak perkara yang saya tak tahu, mungkin banyak juga yang saya buat perkara salah tapi saya tak perasan perkara itu salah. Sebab apa? Saya tak tahu pun itu salah. Maka dia perlu kepada orang lain tegur kita, dan ketika itu yang diperlukan adalah kerendahan hati. Yang kedua, keagungan Al-Quran, kebesaran Al-Quran yang mana Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan perkara yang besar dan juga agung. Maka beri perhatian terhadap apa yang Allah sumpah dalam Quran. Maka kalau Allah sumpah tentang Quran, maka nak kena buat apa? Kena bagi perhatian tentang Al-Quran, kena terkaji. Allah sumpah tentang matahari, kena kaji. Apa yang hebat sangat matahari ni? Dan kita dah dapat banyak maklumat yang kita sangat-sangat kagum tentang matahari. Begitu juga dengan Quran. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara nak menyampaikan mesej, nak mengajak orang buat kebaikan dengan apa? Masuklah ke dalam dunia mereka. Masuklah ke dalam dunia mereka itu selagi perkara itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka boleh kan ikutlah rentak anak kita, ikut rentak pasangan kita. Asalkan dia tidak bertentangan dengan syariat dalam pada usaha kita nak sampaikan kepada mereka, nak mengajak mereka ke arah kebaikan. Itu insya-Allah setakat itu pada awal surah Yasin ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la